Eksperimen ini adalah berkenaan dengan Boyle law. Jadi dalam eksperimen ini kita ada 3 objektif yang utama. Yang pertama, untuk kita mengukur tekanan dalam sebuah piston udara semacam pemampat, berapa tekanan dia mengikut dia punya jarak piston. Nanti kita akan tengok. Yang kedua, untuk kita melihat perbezaan antara P dan juga V bagi 5 keadaan. Dan yang paling utama adalah untuk kita verify Boyle law. Okey, jadi teori ni dalam kelas pensyarah ataupun saya pun dah terangkan mengenai Boyle law ni, tak perlu cerita panjang. Tapi dalam eksperimen kali ini kita akan jalankan secara online. Anda boleh klik pada pautan yang diberikan ni. Okey, ada 2 cara. Yang pertama, kalau yang atas ni kita boleh buka dia pakai web browser, tapi kita hanya boleh pakai Microsoft Edge sahaja. Okey, ataupun anda boleh download software tersebut pada link ini dan boleh menjalankan eksperimen Boyle law ni menggunakan software ni. Tapi dia punya interface dia still sama. Tapi saya nak tunjuk kat sini, kalau kita menggunakan web browser Microsoft Edge ni, kalau kita tekan kat sini, okay, dia akan keluar. Kemudian kita boleh tekan start. Okey, jadi ini dia punya apparatus dia ataupun dia punya peralatan dia. Jadi peralatan ni adalah khusus untuk kita mentahqiq ataupun untuk kita verify Boyle law. Jadi dia ada satu macam alat. Okey, kat sini ada macam spindle. Spindle ni kita boleh pusingkan dia. Dan dalamnya ada piston. Okey, kalau saya pusingkan dia, dia ada piston. Jadi piston ni kita boleh gerakkan dia ke depan dan juga ke belakang. Jadi bila dia bergerak ke depan, jadi dia punya bacaan pada pressure gauge ni ataupun manometer ni akan ada perubahan lah. Dan gambar ajar ni sebenarnya kita boleh zoom dia. Okey, kita boleh scroll untuk zoom dia. Ni saya tengah scroll pakai mouse zoom. Ataupun kita nak pan, kita boleh klik, hold dan kita tarik. Kita boleh tengok kiri kanan. Ataupun kita boleh rotate dia. Kalau kita nak rotate dia, kita boleh klik kanan, kita boleh rotate dia. Kalau untuk pan, kita klik kiri. Klik kiri dan hold, dia akan pan. Dan untuk zoom, kita boleh scroll dia. Okay, jadi ini memudahkan kita lah untuk kita tengok dia punya bacaan. Jadi dalam eksperimen ni, yang pertama, dia suruh kira radius piston. Radius piston mana? Ini piston. A sama dengan pi r square. R pun telah diberi dan anda kira dan boleh dapat jawapan di sini. Kemudian dia kata kat sini kita boleh turn the hand wheel. Tapi ini kita pusing pakai tangan lah. Kita pusing pakai tekan-tekan klik saja. Okey, kita boleh tekan kat sini. Kat sini ada position dia. Kita boleh klik tanda tambah. Jadi piston dia akan menjauh daripada permukaan yang ni. Kalau kita tekan tolak, dia akan semakin merapat. Jadi anda ambil 5 bacaan S ni. Macam saya ambil 5 bacaan. Telah 6. Kita ambil 6. Kalau 6 dia kata lebih kurang kat sini 2 point, dekat 3 mungkin 2.95. Jadi kita boleh tulis kat sini, katalah sini kita ambil 6. Ini dia punya pressure dia akan jadi 2.95. Kita up lagi. Katalah 9. Nilai S ni terpulang pada anda nak buat nilai yang macam mana. Tapi yang penting kena ambil 5 bacaan lah. Tak kisah. Kalau nak berselang-seli pun tak kisah. Okay, katalah nak 6, lepas tu nak 8, lepas tu nak 12. Terpulang. Boleh je. Okay, saya tunjuk contoh ni. Saya buat cara peningkatan 3-3-3. Saya buat. Okay, jadi dia punya piston dia 9. Kanan dia kat sini 2. Okay, dan seterusnya. Sampai 5 bacaan. Selepas dapat 5 bacaan, kita kena kira dia punya volume. Yang ni bukan dia punya volume dia lagi. Ini dia punya, kita panggil dia punya sesaran dia. Jadi sesaran dia ni jarak je lah. Jarak daripada sini ke sini. Sesaran dia. Kita nak kira isi padu dalam ni. Jadi isi padu, luas permukaan piston ni, kalilah dengan S ni. Okay, jadi kita boleh pakai rumus ni. V sama dengan A kali dengan S. A apa dia? A, area yang kita cari ni tadi. S adalah position ni. Semua dalam sentimeter. Tak payah nak tukar-tukar, tak payah. Saya buat eksperimen ni untuk memudahkan anda. Asalkan anda faham konsep Boyle law. Kemudian V1. V1 ni telah diberi 3 cm. Jadi anda kira je berapa dapat dia punya volume. Kemudian anda cari pula dia punya inverted volume. Sebab kita nak keluarkan 2 graf. Graf P against V dan juga P against 1 over V. Okay, nak tengok dua-dua graf ni. Jadi yang ni anda invertedkan saja. Maksudnya 1 bahagi dengan volume. Jadi cari jawapan dia. Okay, macam saya buat dalam Excel. Lebih mudah lah. Tapi kalau anda nak buat secara manual pun sebenarnya tak ada masalah. Boleh saja terpulang.
Macam ni saya buat dia punya piston position dia 6, 9, 12, 15, 18. Saya ambil 5 bacaan. Kemudian saya ambil dia punya bacaan tekanan dia. Okey, tekanan manometer dia di sini. Kemudian volume dia menggunakan rumus tadi A kali S campur dengan V1. Saya dapat nilai ni. Okey, kemudian saya terbalikkan, bukan terbalik, saya invertkan dia. Jadi saya invertkan dia 1 bahagi 78.42 dapat nilai ni. Selesai bahagian yang tu. Okey, jadi kemudian lab sheet suruh apa? Lab sheet suruh plot P vs V dan juga P vs 1 over V. Jadi yang ni anda boleh buat sama ada buat dalam kertas graf ataupun buat pakai Excel terpulang. Okey, jadi saya dah buka Excel, jadi saya tunjuk cara saya buat menggunakan Excel. Okey, jadi kalau kita pakai Excel, kita just select pressure over volume, pergi ke insert, pergi ke recommended chart. Okey, dia keluar. Terus sekarang ni kita nak P over V. P pada paksi Y dan volume pada paksi X. Jadi ni tak apa, ni terbalik lagi. Jadi sekarang kita nak tukar paksi. Okey, yang bawah ni saya nak dia punya volume, yang tepi ni nak dia punya pressure. Sekarang ni yang bawah ni adalah pressure, yang tepi ni adalah volume. Jadi nak tukar. Okey, jadi kita klik sunting kat sini, kita edit sini, select data, edit, kemudian kita pilih paksi X di sini. Kita nak volume adalah paksi X. Okey, kemudian kita pilih paksi Y untuk dia punya bar dia ataupun dia punya pressure dia, paksi Y tepi ni. Okey, jadi dah cantik dah. Kemudian kita adjust bagi cantik sikit. Kita kata pressure against ataupun versus lah volume. Okey, dia punya axis title pun kita letak juga. Ini adalah dia punya volume, dia punya pressure. P dia punya unit adalah bar. Kemudian yang ni adalah dia punya volume. Jadi dah sudahlah graph pressure over volume. Jadi untuk inverted pun sama juga. Jadi kita pilih pressure dan juga inverted ni. Kemudian kita pilih insert, kita pilih recommended charts. Okey, jadi kita nak bawah ni adalah inverted volume, yang atasnya adalah dia punya pressure. Jadi kita tukarkan dia. Select data, sama juga macam tadi. Ini saya buat laju sikit lah. Baik, jadi sekarang kita dah ada 2 graf. Yang ni tepi ni bagi lengkap lah, bagi cantik sikit lah. Dia punya legend dia, punya nama axis dia tu kena tulis lah. Jadi kalau kita tengok, kita bandingkan dengan kita punya teori. Okey, ini pressure over volume. Dia nampak melengkung sikit. Jadi kat sini hanya ada 5 data, jadi nampak macam bersegi sikit lah. Okey, jadi kalau kita ambil data lebih banyak, dia akan jadi smooth dan dia akan jadi lebih melengkung di sini. Dan kat sini adalah graph of P against 1 over V. Dia jadi macam gini, inverted. Sama juga dengan teori. Baik, kemudian boleh huraikan data ini dalam bahagian discussion and conclusion. Kemudian pada bahagian question tu pun jawab soalan yang diberikan. Itu saja penerangan mengenai cara untuk buat amali Boyle Law secara online. Ini adalah pertama kali, pengalaman pertama bagi saya dan pengalaman pertama juga mungkin bagi anda. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.